5 tanda enjin kereta anda dah overheat. Tapi sebelum itu, Abang ingin sampaikan tips kepada anda. So, anda perlu pastikan dahulu segala sistem di dalam radiator kereta anda berada dalam keadaan baik. Contoh dia, yang pertama mungkin radiator tak tersumbat. Kedua, radiator cap masih dalam keadaan baik. Thermostat tak jam. Water pump anda perlu pastikan dia berfungsi dalam keadaan baik. Kipas radiator juga. Dan paling sekali, yang paling penting sekali, tiada kebocoran pada sistem radiator kereta anda. So, kalau anda dah pastikan segala perkara-perkara ni, so barulah kita boleh pergi kepada step macam mana anda nak check ataupun apakah tanda yang menyebabkan enjin kereta anda overheat. Tanda yang pertama iaitu coolant atau air ada bubble di dalam spare tank. So, ini sebenarnya tanda-tanda awal yang menunjukkan enjin kereta anda dah nak start overheat. Kebiasaannya anda akan nampak buih halus di dalam radiator sewaktu enjin hidup, ataupun buih tadi tu anda nampak dalam spare tank ataupun expansion tank sistem radiator kereta anda. So, satu cara lagi mungkin anda boleh pastikan, iaitu dengan anda buka expansion tank tu, dia ada satu hose. Anda boleh pegang hose tu. Kebiasaannya kalau enjin kereta anda tu dah nak start overheat, dia akan ada pressure ataupun ada tekanan di overflow pipe tu. Anda boleh tekan dekat situ. Kalau anda nampak ada pressure tu, itulah sebenarnya yang menghasilkan buih-buih halus ataupun bubble di dalam spare tank kereta anda. So, mungkin juga kepada anda yang mungkin buka radiator cap pun anda boleh nampak juga. Tapi kebiasaannya apabila enjin panas ni, bahaya sedikit lah apabila anda buka radiator cap tu, sebab air nanti dia akan memancut. So, yang kedua iaitu coolant atau air tendang dalam spare tank ataupun radiator. Apa sebenarnya yang berlaku apabila air ataupun coolant ditendang dalam spare tank ni? Dia akan jadi selalunya spare tank akan selalu penuh. Kebiasaannya apabila anda running enjin kereta anda, air spare tank selalu ataupun coolant dalam spare tank selalu penuh. Apabila lebih teruk lagi, coolant pula akan melimpah daripada overflow hose spare tank tu. Itu yang kebiasaannya apabila anda dah matikan enjin kereta anda dah sejuk, selalu coolant kurang di dalam spare tank. Sebabkan coolant tu dia dah tendang melalui overflow pipe tu dan dia keluar, mungkin dia dah jatuh dah di atas jalan. Apabila kereta anda sejuk, enjin kereta anda sejuk, so segala coolant yang kurang daripada dalam radiator tu, dia akan sedut daripada spare tank tu. Sebab tu kadang-kadang anda akan dapat lihat spare tank tu kurang ataupun kering. Ketiga, ini boleh dikatakan dah hampir kepada keadaan yang lebih teruk lagi. So, minyak enjin dah bercampur dengan coolant ataupun air. So, macam mana sebenarnya kita nak tahu ataupun kita nak kesan minyak enjin ni dah bercampur dengan coolant? So, pertama mungkin anda boleh buka oil filler cap di enjin kereta anda yang kebiasaannya anda nak tuang engine oil tu, ataupun anda boleh check di dipstick, tempat yang mana anda selalu nak check oil level ataupun engine oil level di dalam enjin kereta anda. Kebiasaannya jika anda buka oil filler cap tu, dia akan nampak ada warna putih. Minyak tu dia dah jadi putih dah, sebab dia dah bercampur dengan coolant ataupun air tadi tu. So, dia dah nampak macam putih, macam susu dah. So, biasa apabila anda buka oil filler cap tu, penutup tu akan nampak kat situ ada kesan macam putih susu. Sana juga ataupun anda boleh check di dalam radiator kereta anda, dia akan nampak juga kesan seperti putih susu itu. Itu bermaksud coolant dah bercampur dengan minyak enjin kereta anda. So, pada tahap ataupun level yang ketiga ni, tanda yang ketiga ni, sebenarnya enjin kereta anda boleh dikatakan dah agak teruk dah. Sebab kebiasaannya apa yang berlaku apabila enjin dah overheat ni, pertama silinder head kereta anda dia dah start warp ataupun bengkok, ataupun gasket silinder head kereta anda dia dah start terbakar ataupun dia dah start putus. Sebab itu kebiasaannya oil ataupun engine oil tu dia akan bercampur dengan laluan coolant. Itu sebab anda nampak kesan engine oil kereta anda dia dah bercampur dengan coolant. Tanda yang keempat iaitu enjin mati tiba-tiba sewaktu anda memandu. Kebiasaannya apabila temperature tinggi, jika kadang-kadang kita tak perasan temperature tu tinggi, ataupun mungkin ada kalangan anda kereta-kereta yang tak ada temperature gauge ataupun temperature meter tu, so anda teruskan pemanduan. So, tiba-tiba enjin kereta anda mati di dalam perjalanan anda. So, itu juga adalah menunjukkan bahawa enjin kereta anda dah start overheat. Sebab dia tadi apabila cylinder head kereta anda dah start warp, dan juga mungkin gasket cylinder head kereta anda dah start bocor ataupun terbakar tadi, so compression dah tak ada dah di dalam silinder kereta anda. Salah satu silinder mungkin, ataupun mungkin dua silinder di dalam enjin kereta anda dah tak ada dah compression. Bila tak ada compression, so pembakaran tak sempurna untuk enjin kereta anda. Itu yang boleh menyebabkan enjin kereta anda mati secara tiba-tiba. Yang kelima, kalaupun anda dah melalui situasi seperti enjin kereta anda mati tiba-tiba ni, so apabila anda mungkin tunggu sejuk sedikit enjin kereta tu susah nak start,
Okey, walaupun enjin kereta tu sejuk, susah nak start. Dan kalau boleh hidup pun enjin tu, dia akan jadi misfiring ataupun dia jalan 3 silinder. Dah tak betul dah, tersenggut-senggut. Okey, itu juga sebenarnya menunjukkan bahawa dah tahap yang agak kritikal untuk enjin kereta anda. Sebenarnya itulah yang dinamakan enjin kereta anda dah overheat. So okey, apabila anda mungkin dah melalui kelima-lima tanda ni, so apa yang anda perlu lakukan adalah sebenarnya anda perlu melakukan top overhaul terhadap enjin kereta anda. Anda kena repair, mungkin anda kena buat skim head ataupun anda perlu tukar cylinder head gasket enjin kereta anda. Okey, dan mungkin pada level ketiga ataupun tanda ketiga ni tadi, mungkin dia agak teruk, anda perlu melakukan general overhaul. Sebab apabila air dah bercampur dengan minyak ni, kebiasaannya dia akan efek banyak benda di bottom ataupun di bawah enjin kereta anda, seperti conrod bearing, main bearing, oil pump. So banyak efek, dia dah melalui segala salur-salur oil di dalam enjin kereta anda. So apabila mungkin dah tahap ketiga ni ataupun tanda ketiga ni, anda perlu melakukan general overhaul terhadap enjin kereta anda. Mungkin setakat di sini saja perkongsian Arbeb untuk video kali ini. So jika anda rasa perkongsian ataupun video daripada Arbeb ini dapat membantu anda ataupun memberi manfaat kepada anda, so anda jangan lupa tekankan button like tu dan button share, dan anda boleh sharekan kepada lebih ramai lagi pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana, supaya mereka juga mendapat segala informasi dan juga maklumat yang lebih tepat lagi tentang sistem radiator kereta ini. Sampai kita berjumpa lagi di masa-masa akan datang. Masalah radiator, tanya RBM.